Tuan-tuan hati-hati tuan-tuan, Allah dah mula tunjukkan pada kita tanda-tanda zaman ni nak habis dah. Dah makin berderet-deret dah orang persenda agama. Nabi diperlekeh-lekehkan, agama dipersenda-sendakan, maka tunggulah azab akan turun secara bertubi-tubi tanpa berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa bil khusus al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya. Iz qarraba qurbanan, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuqabbila min ahadihima, lalu diterima korban dari salah seorang di antaranya, yakni Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korban dari yang lain, yakni Qabil. Qala, berkata Qabil, la aqtulannak, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Qala, Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Suratul Maidah, hidangan surah yang kelima, pada ayat yang ke-27 daripada 120 ayat pada juzuk yang ke-6. Moga-moga Allah meletakkan kita di dalam kelompok dan golongan orang-orang yang bertakwa, yang semoga-moganya apa-apa amalan, termasuklah amalan korban yang lalu dan semua amalan-amalan
ibadah kita ataupun apa jua pengorbanan yang kita buat kerana Allah dan kerana Rasulullah dan kerana agama Islam ini, Allah terima. Dan Allah menempatkan kita di tempat mereka, hamba-hambanya yang dikasihi dan bertakwa, iaitu di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Kitab Jawi Lama pada muka surat 4, baris yang ketiga daripada atas. Kita sambung pengajian sifat Allah Ta'ala, sifat 20, iaitu sifat yang ke-5. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kelimanya qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Lawannya qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdirinya dengan yang lainnya, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal hayyul qayyum, artinya ialah Tuhan yang hidup lagi yang berdiri dengan sendirinya, artinya kayanya daripada zat dan daripada fa'il. Baik, kita sambung lagi pengajian akidah kita, iaitu pengajian sifat 20. Yang kita nak sambung ni sifat yang ke-5 daripada 20 sifat. Baik, sifat yang ke-5. Macam biasa, macam sifat-sifat yang sebelum-sebelum ni juga, kita kena bawa dia 5 poin utama, 5 perkara. Dapat kita 5 poin ni bermakna kita fahamlah setiap satu sifat. Tapi kalau kita tak dapat 5 poin ni, bererti kita masih lagi sangkut dan kita tak berapa jelas lagi akan sifat-sifat Allah tersebut. Baik, apa dia 5 poin tu? Poin yang pertama iaitu nama sifat. Jadi nama sifat yang ke-5 ni, nama dia apa? Nama dia qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Saja sentuh sikit lah masalah makhraj huruf nak. Tak ada kena-mengena pun dengan qiyamuhu binafsihi ni, tapi saja sentuh sikit. Kita seling-seling sikit. Iaitu huruf qaf, dia kena baca dengan qa. Qa baris atas, qa baris bawah, qi baris depan, qu. Dia kembung. Qa qi qu, begitu. Berbeza dengan kaf. Kaf baris atas ka, baris bawah ki, baris depan ku, kaki ku di bibirmu. Itu saya tambah. Tapi nak ceritanya kakiku. Hati-hati kita baca ayat Quran. Kalau di luar semayang tu bukanlah tak apa, tapi kalau salah tak dapat pahala, rugi je lah. Tapi kalau dalam semayang, lagi-lagi rukun qauli, maknanya semayang tu jadi tidak sah. Jadi huruf kaf dengan qaf jangan tersilap. Contoh macam iyaka tu kaf, iyaka. Okey, tak apalah.
Siratal mustaqim, bukan mustaqim. Kalau mustaqim tu kaf. Jadi ihdinas siratal mustaqim, taqim dia tebal. Dia nak bunyi ki juga tapi ditebalkan. Qim gitu. Mustaqim. Tapi hati-hati juga. Jangan sebab nak buat qim punya basal dengan tata jadi to. Ada pengalaman kan. Yang orang disilap buat. Dia jadi mustaqim, to tu kan. Ta tetap ta lah, jangan diubah. Yang nak adjust ni qaf. Mustaqim, gitu. Mula-mula memang payahlah dia kena latih. Dia kena latih. Baik, kat mana tadi? Jadi qiyamuhu binafsihi ni dengan huruf qaf, bukan qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, qiyam tu artinya berdiri. Qiyam. Orang sebut qiyamul lail. Qiyam maknanya bangkit. Al-lail artinya malam. Qiyamul lail mendirikan malam. Jadi qiyam tu bangun, berdiri. Baik. Hu itu domir, kata ganti nama. Nya di sini balik kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Maknanya berdirinya. Nya siapa? Nya Allah. Binafsihi. Bi tu maknanya dengan. Nafsi tu maknanya diri. Hi tu domir sekali lagi nya. Nya siapa? Nya Allah lah. Jadi maknanya qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya Allah Ta'ala. Macam tu. Bila diterjemahkan, jadilah begitu. Baik. Jadi itu poin pertama, baru nama sifat qiyamuhu binafsihi. Okey. Nak qiyamuhu binafsihi boleh, qiyamuhu ta'ala binafsihi pun boleh. Nak tambah ta'ala ke tak nak tambah ta'ala tak ada masalah. Jangan gaduh sudah. Ni gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu pendapat kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ni gaduh. Ada mak rempik baru nak berubah. Tengok geng Assalamualaikum gaduh. Dia pun tak jadi. Baik aku good morning dia kata. Good morning tak bergaduh. Tak usah gaduh lah. Tak ada masalah, dua-dua boleh berlaku. Sebab apa? Sebab ta'ala tu maksudnya maha tinggi. Dia nak buh maha tinggi pun tak apa, tak nak bubuh pun tetap Allah maha tinggi. Gitu je. Tak ada masalah. Jadi sama gak. Qiyamuhu binafsihi boleh, qiyamuhu ta'ala binafsihi pun boleh. Gitu. Baik, itu poin pertama. Poin yang kedua, ertinya. Erti itu maknanya terjemah bahasa. Sebab qiyamuhu binafsihi itu bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Kita orang Ajam. Ajam tak pernah dengar Ustaz. Jawa lah Ustaz. Saya Jawa dia kata. Dia tak faham lah tu. Ajam tu maksudnya bukan Arab. Tak kira lah mu Jawa ke, Banjar ke, apa ke, tak kisahlah. Orang Kelantan ke, apa ke, tak kisah. Asal kalau dia bukan Arab, istilahnya dipanggil Ajam. Kalau Arab lah. Yang bukan Arab, Ajam. Kenapa dipanggil Ajam? Sebab bila kita bukan orang Arab, kita tak berapa mahir dengan bahasa Arab tu sendiri. Tak payah kata kita. Silap orang Arab sendiri pun kadang-kadang dia tak mahir. Ingat, tak mahir juga dengan bahasa dia sendiri. Macam kita orang Melayu juga. Kadang-kadang ada orang Melayu tak mahir bahasa Melayu. Dia Melayu dah tapi tak mahir cakap Melayu. Tu dia. Baik. Jadi terjemah qiyamuhu binafsihi ke dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, artinya berdirilah. Tadi sebut dah tadi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Selesai lah. Kalau kita orang Melayu, terjemah Melayu lah. Kita ngaji sini di Malaysia ni, di apa nama Rawang ni, Taman Emerald. Walaupun nama Taman Emerald ala-ala orang putih bunyi. Tapi Melayu belaka. Kan? Jadi kita terjemah Melayu lah. Tapi kalau dia ngaji di India ke mana, mungkin dia terjemah bahasa dia lah. Kitab sana, kitab India dia lah. Tapi ngaji sama. Mungkin ada Allah Ta'ala. Apa kita tak faham lah. Tapi makna dia betul lah, makna berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya.
Tak kisah mana-mana pun. Baik. Jadi okey, dah selesai bahagian erti nombor 2 nah. Nombor 3. Nombor 3 maknanya. Jangan ngaji sampai nombor 2 dengar-dengar berdiri, dia pun balik. Dia pun berdiri balik. Tak selesai makna. Lagi makna apa? Makna berdiri tu. Takut dia salah faham. Takut dia faham makna berdiri Allah Ta'ala tu. Mula-mula Allah duduk. Kan? Lepas tu Allah bangun berdiri. Habis jadi sesat faham gitu. Habis macam mana? Kena belajar poin yang ketiga, iaitu maknanya. Apa makna qiyamuhu binafsihi tu? Ataupun dengan kata lain, apa makna Allah berdiri dengan sendiri tu? Apa makna dia? Baik, sebelum pergi jauh, saya cerita siap-siap dulu. Siapa yang nak tulis, tulislah. Siapa yang tak nak tulis, hafal je. Sebab Imam Syafi'i pun dulu hafal aja. Tu bukan beli, tu puji. Jangan marah nah. Ada gurau lama tak gurau. Baik. Jadi makna qiyamuhu binafsihi ni dia ada dua makna. Tuan bagi tahu siap-siap. Nanti saya terang satu-satu. Maknanya pecah pada dua. Ada dua makna. Okey, apa makna dua tu? Okey, yang pertama dulu. Iaitu maknanya yang pertama, tiada berkehendak ia kepada zat, kerana ia zat. Itu makna dulu. Nanti saya hurai apa maksud dia tu. Makna yang pertama, Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada zat kerana ia zat. Macam mana tu? Macam mana nanti kejap. Faham yang tu dulu. Makna pertama, makna qiyamuhu binafsihi tu. Apa makna qiyamuhu binafsihi tu? Ada dua maknanya. Makna yang pertama, tidak berkehendak kepada zat kerana ia zat. Okey. Selesai yang tu dulu. Yang kedua pula. Makna yang kedua, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Makna yang kedua pula, Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia kerana ia qadim. Benda apa qadim tu sat lagi. Kita nak terang dua ni dulu makna dia. Pertama, ingat balik, Allah tidak berkehendak kepada zat kerana ia zat. Yang kedua, Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia kerana ia qadim. Okey. Baru kita pergi satu-satu. Pertama balik. Allah tidak berkehendak kepada zat kerana ia zat. Okey, baik. Kita flashback balik. Kita mengaji-mengaji sebelum ni. Dulu lama dah, entah bila, tak ingat lah. Tapi adalah kita cerita dulu. Allah Ta'ala ada zat dan ada sifat. Okey, Allah bukan Allah sini. Saya nak bagi faham aja. Allah ada zatnya, ada sifatnya. Okey, ada zat Allah, ada sifat Allah. Tapi sebelum pergi jauh, hati-hati. Jangan faham Allah terbahagi dua. Jangan. Kalau faham gitu, sesat, kafir. Rosak akidah. Allah tak boleh dibahagi-bahagikan. Apa yang ustaz buat pecah dua tadi, zat sifat, untuk bagi belajar je, bagi faham aja. Macam air sirap lah. Air kosong ingat sirap. Ustaz ni lah, dia kata. Okey, contoh air sirap. Bayangkanlah ada air sirap. Memang tak ada, kan? Contoh air sirap. Dalam air sirap ada apa? Ada air, ada sirap, ada gula. Takkan tak bergula, tawarlah. Kan? Jadi ada tiga. Kalau kita cakap orang putih, consist of. Ingat lekeh tak erti cakap. Jadi terdiri daripada tiga elemen. Air, sirap dan gula. Tetapi bila ketiga-tiga ni kita campur, kacau, jadilah air sirap. Air sirap yang dah bercampur tadi, boleh tak kita pecahkan dia balik, air, sirap dan gula? Tak boleh dah, sebab dia dah bercampur. Tapi kita nak ajar orang, nak cerita kat orang, air sirap ini terdiri daripada air, sirap dan gula. Orang boleh faham tak? Macam itulah. Tapi jangan faham Allah tu sirap. Gini. Allah makna Allah macam sirap ni. Bukan macam. Allah tak boleh dimisal-misalkan, tak boleh dicontoh-contohkan. Tapi tadi kita gunakan tadi tu untuk memudahkan faham aja. Jadi Allah ni ada zatnya dan ada sifatnya, tapi bersekali. Zat dan sifat Allah tu bersekali. Bukan berpecah-pecah, bukan berpisah-pisah. Tidak.
Bukan berbahagian-bahagian, berjuzuk-juzuk, tidak. Jadi zat Allah dan sifat Allah sekali. Ada. Adapun macam kita, zat kita dan sifat kita tidak bersekali. Zat kita dengan sifat kita tidak bersekali. Saya bagi contoh. Salah satu sifat kita apa dia? Melihat, katalah contoh, boleh melihat ni sifat kita lah. Kita boleh melihat. Adakah melihat kita dengan diri kita ni bersekali? Tidak. Masa kita lahir dulu, diri kita ada. Tapi melihat tu ada tak? Tak ada. Mana ada? Mana ada keluar-keluar perut mak, dia tengok mak dia ada? Oh, mak ada. Dia tak, mata ada, bukan dia buta. Mata ada, tapi dia tak boleh melihat lagi. Sebab Allah belum beri kekuatan pada matanya untuk melihat. Koi masa koi umur, naik setahun, 2 tahun, masa tu barulah boleh melihat sikit-sikit, lama makin jelas. Dan adakah kekal sifat melihat tu pada diri kita? Tak kekal juga. Koi lama tak nampak pula. Makin tak nampak, makin kenyit kata. Kita nampak sekali, siapa tu dia tak nampak dah. Amoy ke ustaz lah kata. Tak apa nampak dah mata. Tu hikmah tuan-tuan. Hikmah Allah melemahkan kita di hujung-hujung usia. Apa hikmah dia? Kita jangan komplain lah. Allah buat terbaik buat kita. Hikmah dia apa? Supaya dosa kita berhenti setakat itu. Sebab kita nak pergi dah tak lama lagi. Bukan kita lah, orang lain takut cepat pula kan. Jadi nak ceritanya, orang berusia makin dekat kepada penghujungnya. Jadi kalau lama Allah ambil penglihatan dia pelan-pelan. Bukan terus buta, sikit-sikit. Mula dah mata tak berapa jelas, telinga tak berapa dengar, mulut sasul cakap pun silap aja. Kadang tak boleh nak cakap jelas. Allah mula tarik. Sebab apa Allah tarik? Sebab Allah nak kurangkan dosa-dosa kita. Sebab dosa mata kita banyak. Zaman muda galak tengok macam-macam kan. Bila dah koi tua tak berapa nampak telinga gitu kak kan. Dulu kan main lagi kan. Bila dah tak berapa dengar, namanya pekak badak. Mujur badak tu ada lagi. Kalau badak pun tak ada naya. Jadi dia dah tak berapa dengar. Orang nak ajak ngumpat dengan dia pun tak syok lah. Kawan ajak dia nyembang nak ngumpat. Cakap. Kata. Aku malas sembang dengan hang ni kata. Lah kali belah macam tu je kawan. Selamatlah kita. Tak kena dah dosa telinga. Tu sebab tu hikmah Allah buat. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mana tadi? Baik. Jadi zat. Jadi Allah ada zatnya dan ada sifatnya. Kena tahu beza zat dan sifat. Zat tu maksudnya maqa bi nafsihi, sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Zat dia tak perlukan tapak, dia tak perlukan tempat berdiri, dia boleh berdiri sendiri. Dia boleh stand sendiri. Contoh apa lah? Diri botol air ni dia boleh berdiri dia. Dia tak perlu bergantung dengan yang lain. Adapun sifat ni dia punya definisi Arab dia maqa bi ghairihi. Dia memerlukan tempat berdiri. Itu beza zat dengan sifat. Zat faham tak? Zat tak perlu tempat berdiri, dia boleh berdiri sendiri. Adapun sifat, dia mesti ada zat untuk dia tempel ataupun dia berdiri ke atas zat tu. Contoh, mic ni zat. Jadi mic ni boleh berdiri sendiri, tetapi sifat mic ni apa dia? Hitam. Warna dia hitam tu tak boleh berdiri sendiri. Hitam tu kena berdiri kepada sesuatu, kepada zat. Contoh ni zat mic, hitam ni berdiri atas zat mic, maka melekatlah hitam pada diri mikrofon ini. Boleh? Jadi hitam tu sifatnya. Kita nak bawa keluar hitam ni, bawa keluar sendiri, tak boleh. Mana boleh? Saya pun tarik hitam ni. Ni hitam. Ni jadi apa? Tak boleh. Dia mesti duduk pada zat. Itu panggil sifat lagi. Ni zat jubah, diri jubah. Sifatnya apa? Sifatnya lembut. Lembut tu sifat dia. Lembut tu kena berdiri di atas zat jubah. Nak lembut tu nak berdiri sendiri tak boleh. Saya bawa keluar lembut. Ni lembut kat sini. Berarti ni jadi apa? Mana boleh? Mustahil, akal tak boleh terima.
Lembut tu sifatnya mesti berdiri atas zat. Dia nak diri atas zat mana? Ikut yang telah ditetapkan lah. Kalau ni dia duduk atas zat jubah, jadilah jubah itu lembut, jubah itu zat, lembut itu sifat. Contoh lagi kalau tak faham lagi. Gula. Kita pegang zat gula. Ketul tu, ketulan gula tu dipanggil zat gula. Sifatnya apa? Manis. Apa tanda, apa bukti sifat gula itu manis? Apa? Kena kencing manis. Kan? Jadi rasa manis tu rasa manis tu sifat kepada gula. Sifat kepada gula. Jadi manis tu kita nak bawa keluar daripada gula boleh ke? Mana boleh orang kata gila. Aku tengah pegang manis, kata. Mana pula pegang manis, pegang gula. Mana boleh pegang manis. Jadi manis tu kena duduk pada zat gula tu. Jadi saya cerita bagi contoh 3-4 ni nak bagi faham beza zat dan sifat. Okay, boleh lah? Selesai. Jadi berbalik kepada makna qiyamuhu binafsihi ni, makna pertama tadi Syekh kata apa? Tok guru kita ni kata apa? Dia kata Allah itu tidak berkehendak kepada zat kerana ia zat. Maksudnya Allah tak perlukan zat sebab Allah zat. Allah bukan sifat. Kalau Allah tu sifat baru memerlukan zat. Pandai. Baguslah sini. Mau mengajar sekejap cepatlah. Saya 3 tahun kat pondok baru faham. Kan? Baik. Jadi zat, Allah tu zat, Allah tak memerlukan zat. Sebab zat tak perlukan zat. Kerana Allah bukan sifat. Kalau sifat dia perlukan zat. Kenapa kita nak bicara bab ni Ustaz? Sebab ada orang faham Tuhan tu macam sifat. Sebab apa? Tadi kan kita sebut sifat tak boleh dipegang tapi boleh dirasa. Kan kadang-kadang nampak Allah macam tu. Allah kita tak nampak dia tapi kita boleh rasa dia. Maka ada orang kata Allah tu seperti sifat. Jadi nak rad perkataan mereka itu, kita kata Allah bukan sifat. Kalau Allah tu sifat, maka Allah kena berdiri di atas zat. Kalau Allah kena berdiri atas zat, zat siapa Allah nak berdiri? Kalau Allah tu sifat. Kalau Allah tu sifat, Allah bukan sesuatu yang wujud lah. Ada. Jadi kita tolak Allah bukan sifat, tetapi Allah zat. Bila Allah zat, Allah tak memerlukan zat lain untuk dia berdiri. Kerana dia sudah zat. Yang memerlukan zat ini adalah sifat. Boleh faham ke pening? Zat sifat ke benda ni, dia kata. Pelan-pelan lah. Boleh? Baik, jadi begitu. Jadi jangan faham ni macam-macam lah orang duk kata Allah tu macam gelombang lah apalah. Ni akhir zaman. Tuan-tuan hati-hati tuan-tuan. Allah dah mula tunjukkan pada kita tanda-tanda zaman ni nak habis lah. Allah dah mula tunjuk. Tuan-tuan tengoklah. Kan? Dah makin berderet-deret dah orang bersenda agama. Pas satu-satu. Satu kes tak senyap lagi, satu kes muncul. Makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi. Pas satu-satu. Yang hina nabinya, yang bersenda agamanya, yang hina azannya, macam-macam hal. Ni. Kan? Tak tahulah dah makin nak punah dah keadaan bumi ni. Bila Allah diperkotak-katikkan, dipermain-mainkan, Nabi diperlekeh-lekehkan, agama dipersenda-sendakan, maka tunggulah azab akan turun secara bertubi-tubi tanpa berhenti. Seperti mana kita tengok orang menghina agama ini semakin, orang cakap apa, bertambah-tambah tanpa putus. Macam tadi saya sebut, kes satu kes tak senyap lagi, tumbuh satu kes. Macam tu juga bala akan turun. Satu bala tak selesai lagi, datang satu bala lain. Lepas tu datang satu bala lain. Akan datang. Maka jaga-jaga. Sebab tu pesan-pesan tok-tok guru kita, alim-alim ulama, perbanyak-banyakkanlah membaca suratul kahfi. Apa-apa amalan yang kita boleh buat, bacalah. Tak mampu baca surah panjang, baca surah pendek pun jadilah. Biarlah ada satu amalan yang kita berpegang. Jangan sampai tak ada langsung. Anggaplah amalan itu ibarat senjata kita. Kalau kita tak ada keris panjang, paling tidak pisau kontot pun jadilah. Macam tu.
Tak sungguh nak bahagian membela diri, nak menyelamatkan diri. Ada. Kan? Baik, jadi itu selesai makna yang pertama nah. Makna yang kedua, dia kata apa? Tok Syekh kita kata apa? Dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Dan Allah tak berhajat, tak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia. Itu makna kedua bagi qiyamuhu binafsihi. Jadi bila ditanya apakah makna Allah berdiri dengan sendirinya, tadi yang makna pertama. Yang kedua, makna yang kedua ni kata Syekh, iaitu Allah tidak memerlukan siapa-siapa pun untuk menjadikan dia. Allah tak perlukan. Sebab apa Allah tak perlukan siapa-siapa menjadikan dia? Kerana Allah itu qadim. Apa tu qadim? Qadim tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya qadim ini ialah pelaku sifat yang bersifat dengan sifat kidam. Sifatnya kidam, pelaku sifat kidam tu dipanggil qadim. Boleh? Saya bagi contoh lain. Contoh macam berlari. Berlari tu sifat. Orang yang berlari dipanggil apa? Pelari. Jadi pelari tu pelaku sifat. Sifatnya berlari. Contoh lagi. Kan? Makan. Makan tu sifat. Orang yang makan dipanggil apa? Pelahap. Pemakan lah yang makan. Tukang makan. Tukang makan itulah pelaku sifat. Yang melakukan sifat. Orangnya tu. Macam tu juga sifatnya kidam. Pelaku sifat dipanggil qadim. Qadim tu Allah. Jadi qadim tu maknanya Allah yang bersifat dengan sifat kidam. Okey, soalan seterusnya, apa tu kidam? Kita dah ngaji dah. Kidam hari tu sifat yang kedua. Lepas wujud, kidam kita mengaji itu. Ingat balik, kidam tu apa dia? Makna kidam tidak ada nak tengok. Tidak ada krik-krik. Tidak ada krik-krik. Tidak ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Maksud tak ada permulaan, Allah tidak bermula dengan kosong. Tak ada. Mula Allah tak ada, lepas tu Allah baru ada. Tidak. Yang ada permulaan ni kita semua ni. Kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain Allah, yakni makhluk semua ni. Makhluk kita semua ni asalnya tak ada, lepas tu baru ada. Sebab apa? Sebab kita diadakan. Adapun Allah Ta'ala tidak bermula dengan tak ada, lepas tu baru ada. Allah tak begitu. Jangan pegang macam tu. Siapa pegang macam tu sesat kafir. Habis tu macam mana Allah ada? Jangan tanya sampai situ selesai. Wallahu a'lam, serah pada Allah. Aku tak tahu. Amantu billah, cukup aku beriman dengan Allah. Selesai. Sebab dalam kuliah kita ni ada setan yang hadir. Ada di celah-celah kita ni ada setan-setan. Jangan tengok belakang tu ada tu. Ada, bukan yang duduk belakang. Dah marah orang duduk belakang lah. Nah, jadi setan dia hadir. Dia dengar kuliah. Tapi dia dengar kuliah bukan sebab dia nak ngaji. Dia nak peningkan kita lepas kita balik ngaji. Dia ikut lagi kita balik tengah duduk buat kereta nak masuk pagar rumah, setan kata dah, memang Allah ada. Tapi sebelum Allah ada, macam mana dia ada? Dia buat main situ. Kita sampai pening fikir sampai tak masuk dalam rumah tu. Nampak? Fikir. Dia kacau. Nak ceritanya bukan zaman kita, zaman Nabi berlaku dah. Nabi ajar para sahabat. Macam inilah Nabi ajar tentang akidah, tentang yakin kepada Allah. Balik-balik sahabat ni syaitan kacau dia. Syaitan kata, mu ni Allah bagi jadi. Dan Allah siapa bagi jadi? Dia buat soalan gitu. Kawan ni pening fikir sampai tak boleh tidur malam tu. Esok pagi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam terkacau di dalam fikiranku, mengatakan aku dijadikan Allah. Tiba-tiba aku terfikir, dah Allah siapa pula bagi jadi? Maka Rasulullah kata, kalau jadi macam tu lagi, kamu bacalah isti'azah. Isti'azah artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kamu ludah ke arah di sebelah kiri dan kamu katalah amantu billah. Ini hadis. Nabi kata. Maknanya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta berlindung. Ya Allah, aku berlindung daripada gangguan syaitan yang direjam. Tuih tu kenapa? Ludah ke syaitan. Belah kiri bukan belah kanan.
Kiri sebab dia duduk belah kiri, tapi cek dulu siapa ada kiri kita. Takut member sebelah. Kan? Tui kena. Apa ludah aku setan kau ajar dum cikgu. Kan? Tak tanya tak ada orang lah. Ataupun kata ulama, kalau nak, tempat kita nak ludah tu tak boleh nak ludah. Contoh dalam masjid akan nak ludah, tempat bersih, ataupun dalam rumah kita nanya juga. Tui bini lock mop gitu. Kan? Jadi tak payahlah ludah. Cuma buat isyarat kata ulama. Buat isyarat ludah. Macam mana? Tui. Tui je, jangan keluar. Tui je bunyi. Buat isyarat sebagai isyarat menghina setan. Sebab dia kacau kita. Ada. Tuih gitu. Lepas tu kita pun baca amantu billah. Apa maksudnya? Cukuplah aku beriman kepada Allah. Maknanya cukup setakat itulah aku berpegang Allah Tuhanku. Tak usah fikir lebih-lebih. Fikir lebih-lebih mereng. Elok-elok tidur atas katil, malam esok tidur atas pokok. Dipanggil gila isim. Ada gila isim. Dia jadi polis trafik tak ada tauliah. Duduk divider tu jaga jalan. Sebab apa? Ni kadang-kadang jenis macam tu lah. Ada jenis orang dia mengaji tak berguru, lepas tu dia buat andaian sendiri, dia fikir terlampau dalam, dia baca buku, lepas tu buat pandai-pandai faham sendiri. Jaga-jaga, hati-hati. Jangan, boleh beli kitab boleh beli, tapi jangan, nak baca boleh baca gak, tapi jangan bila benda yang kita tak faham, kita pandai-pandai buat sendiri faham. Nanti mulalah fikiran tu, dan fikiran tu akan diganggu siapa? Setan lah. Setan akan bisik. Setan penasihat dia 25%. Dia kata, ni mudah, ni maksud dia gini-gini. Maksud apa, dia main hentam aja. Kawan tu pergi percaya. Percaya jadi kepercayaan mengarut lah. Mengarut, kalau boleh betul balik tak apa. Kalau dah pegang kemas, jam. Saya pengalaman jaga sekolah tahfiz. Ada satu orang, dia nak hantar anak dia. Anak dia kecil lagi, baru umur 7 tahun. 7 tahun nak hantar sekolah tahfiz dah. Darjah 1. Jadi kadang budak ni ialah dia tak pandai lagi nak urus diri dia kan. Dak 7 tahun. Tapi yang peliknya bapak dia bukan budak ni, bukan anak dia, ayah dia yang pelik. Masuk-masuk pejabat kan, Assalamualaikum Ustaz. Kami pun pelik dah awak dia macam ni. Tak apalah, layankan lagi lah. Waalaikumsalam. Sila duduk. Lepas tu dia pun kata, Ustaz, dunia nak kiamat, matahari semakin dekat. Oh pula dah kenapa dia ni. Pelik-pelik. Tak nampak macam orang yang normal. Orang normal kalau nak cerita nak kiamat pun takkan cerita macam tu. Dia dah jadi pelik, yang cakap dia merepek. Lain kali saya minta kawan saya layankan dia dulu. Saya keluar sekejap. Dia cari orang rumah dia. Rumah dia ada dalam kereta. Tanyalah suami dia kenapa macam tu. Rupanya bini dia tengah menangis dalam kereta tu. Dia kata, Allah Ustaz, saya tak tahu kenapa suami saya jadi macam tu. Dia tak tahu. Tiba-tiba. Dia kata tiba-tiba satu hari, suami dia macam kemurungan apa semua, tiba-tiba jadi perangai macam tu. Perangai pelik-pelik, cakap dia pelik-pelik, apa semua pelik-pelik. Saya tak tahu nak buat macam mana Ustaz, dia cakap tu. Baru kami tahu masalah ni. Cuma kami kontak lah ustaz-ustaz lain, minta tolong untuk cuba ikhtiar berubat dululah. Sebab tu hati-hati. Kita betul nak cari jalan agama, kita nak belajar agama, tapi biar ikut step. Jangan kelang kelibut, ikut step, belajar secara berguru, pakai kitab yang rendah dulu, kitab kecil-kecil dulu. Ni nak pakai kitab besar terus. Jaga, takut nanti dia boleh menyalahfahamkan pahaman kita tu. Tu. Baik, jadi ini dia makna qiyamuhu binafsihi tadi selesai dah. Makna pertama kita ulang balik, bagi kemas balik ingatan kita. Makna pertama mengatakan bahawa Allah tidak memerlukan zat kerana ia zat, sebab yang memerlukan zat itu sifat. Allah bukan sifat. Jadi bila Allah bukan sifat, Allah zat. Bila Allah zat, dia tak perlukanlah zat sebab dia sudah zat. Tu yang pertama maksud qiyamuhu binafsihi. Maksud yang kedua, Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk jadikan dia, sebab Allah tidak ada permulaan. Jadi Allah tak perlu siapa-siapa nak mengadakan dia daripada tak ada kepada ada, sebab Allah tak bermula dengan tidak ada. Jadi Allah itulah yang disebut sebagai qadim. Boleh? Selesai nak? Faham tak Kalau tak faham, buat-buat faham lah. Tak kerti dah nak urai ikut mana lagi kan? Tak apalah, insyaAllah Allah bukakan kefahaman. Baik. Kemudiannya selesai dah bahagian makna, bahagian mustahilnya, lawan sifat.
Tadi lawan sifat sifat dia tadi qiyamuhu bi nafsihi. Lawannya qiyamuhu bi ghairihi. Kenapa ada lawan ni? Lawan ni maksudnya mustahilnya. Jadi mustahil Allah itu berdiri dengan yang lain. Maksud berdiri dengan yang lain tu maknanya Allah memerlukan zat. Mustahil Allah perlukan zat. Kalau Allah perlukan zat bermakna Allah sifat. Kalau Allah sifat bermakna Allah tak wujud lah. Sebab dia sifat je. Dia bukan satu benda yang ada, boleh dilihat. Nah, Allah sebenarnya boleh dilihat tetapi bukan sekarang. Dengan izin Allah nanti di hari akhirat kita akan dapat melihat Allah. Sebab tu pesan guru kami, jaga mata daripada melihat maksiat. Kerana dikhawatiri mata yang melihat maksiat tidak diizinkan Allah untuk melihat Allah. Siapa-siapa yang tak dapat melihat Allah, maka syurga pun seolah-olah macam tak bermakna buat dia. Kenapa? Gini, syurga tu hebat tak hebat? Kita tak tahu lah, kita tak pergi lagi. Tapi apa yang kita dengar hebat kan? Syurga ni hebat, cantik, bidadari, lawa, minta apa saja dapat. Sehebat-hebat syurga, ia masih lagi makhluk diciptakan oleh Allah. Kalau syurga sudah hebat, yang cipta syurga? Di situ Quran nak bagi kita faham. Nah, sebab tu dalam Quran Allah cerita tentang kehebatan syurga. Betul Allah kata, afala taqilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Orang yang cerdas akalnya akan berfikir, kalau syurga macam ni dah cukup hebat yang cipta syurga. Itu yang menjadikan para sahabat teringin sangat dapat bertemu dengan Allah, dapat melihat Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat melihat Allah. Ada apa nama, Nabi Musa alaihissalam pergi ke bukit Tursina. Nabi Musa tak bertemu dengan Allah. Nabi Musa cuma bersembang, berdialog lah, berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Tapi bukan jumpa Allah, cuma bercakap je. Berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Habis daripada kata-kata tu, turun daripada bukit Tursina, Nabi Musa tutup telinga. Orang tanya kenapa tutup telinga? Dia kata semua suara makhluk yang dia dengar itu jelek. Kenapa? Dia telah mendengar suaranya Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Tak tahulah Nabi Musa yang lebih tahu. Sehingga dia kata siapa pun, hatta penyanyi nombor 1 dunia menyanyi sedap macam mana pun, jelek, tak sedap. Bunyi macam kambing bunyi. Kan? Contohlah. Nak katanya dah tak sedap. Sebab apa? Sebab sudah kita dengar yang lebih sedap. Memang macam tu pun. Kalau kita pergi kedai makan, kita makan satu kedai, kita rasa sedap lauk tu. Makan kita pun puji kat kawan kita, kedai tu best. Kawan kita kata, ni aku nak habak mai kat hang. Nah, aku pergi yang hujung sana, lagi kau dia kata. Pekat betul kuah dia. Ya ke? Dia kata, jom aku belanja. Dia pun pergi. Dia pergi kedai yang kedua ni lagi sedap daripada kedai pertama. Kedai pertama yang dulu dia puji akan dia kata apa? Dah tak sedap lah. Dulu kan main puji, kata tak sedap lah. Dia pergi kedai yang kedua. Sebab apa? Sebab jumpa yang lebih sedap. Macam tu lah. Macam tu lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita tak rasa akhirat ni sedap sebab kita belum nampak akhirat tu sedap. Kita belum terbuka lagi hijab kelazatan amal-amal ibadah akhirat ni. Bila tak nampak kesedapan akhirat, kita jadi sedap dunia. Tu kita sonok dengan dunia. Inilah yang disebut sebagai ghurur, tertipu daya. Tapi bila Allah dah buka hijab kelazatan akhirat, dunia ni dia rasa tak sah, pahit. Dunia dia tak pandang lah. Dunia ni dia pula dia pandang lekeh je, sebab dia nak nampak akhirat. Sebab tu tak usah pelik tengok ada wali-wali Allah, ulama-ulama, dia tak kelang kabut dengan dunia. Dia naik basikal je kadang-kadang, kan? Tapi semayang 5 waktu ada muka dia. Dia jaga istiqamah ibadat, semayang sunat rajin, kan? Pas salam semayang, pas salam semayang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, semayang. Kita tengok dia pelik. Pas semayang, pas semayang. Dia tengok kita pun pelik. Tak semayang tu. Sebab makamnya tak sama. Kita semayang nak cepat habis, dia sonok dalam solat. Dia nak lagi. Benda kalau sedap nak tambah. Itu lah. Lauk tu sedap, tak suruh tambah lagi, pergi ambil lauk. Sampai pulen dia seorang 4 pinggan.
Kan? Air tu sedap, nak lagi air. Sebab apa? Sebab barang sedap. Tak payah suruh pun nak juga. Sebab apa? Barang sedap. Gitulah. Kalau kita terasa kelazatan ibadah ni, ada orang dia rasa lazatnya baca Quran. Pas baca semuka, nak semuka lagi. Pas semuka, nak semuka lagi. Dia bukan benda buat-buat. Dia memang jadi gitu. Dia sonok. Ada orang sonok dengan berzikir. Dia berzikir. Sonok dia dengan berzikir. Kan? Ada ikut makrifah yang Allah beri pada setiap orang. Kadang-kadang tak sama. Macam tok guru saya, dia Allah dah bukakan kelazatan berdakwah. Dia kata dia kalau tak ada kuliah demam. Kita ada kuliah demam. Terbalik kita nak. Dia kata kalau tak ada kuliah rasa macam tak sihat je. Sebab dia dah seronok menyampaikan dakwah ni, buat kerja agama, berjuang. Kalau ikut penat. Letih tengok muka dia penat. Kadang dia balik kan, dia kuliah jauh-jauh juga, lebih kurang saya ni sekali-sekala dia jauh. Dia boleh kata hampir tiap-tiap malam enggak, Penang, Perlis pun sampai. Ni KL ngajar tu, ni menara Kembar Petronas tu. Kan dekat tengah yang bagian surau Petronas tu. Dia mengajar bagian tengah hari. Orang waktu rehat Zuhur, jadi waktu tu buat kuliah sekejap. Kan? Mengajar habis datang. Balik kadang-kadang kat pondok tu, balik dalam pukul 2 pagi, 3 pagi. Kita kat kalau dah balik 2, 3 pagi, esok bangkit subuh je lah. Lepas tu lelap balik. Kan? Sebab nak balas dendam balik kan, ngantuk. Dia tak ada dah. Balik pukul 3 pagi, sagi bangun pula tahajud, lepas tu semayang subuh, lepas tu kuliah subuh di pondok. Bukan saya taksub dengan dia, tapi ni cerita realiti. Tak percaya lagi, pondok kami tengok. Mata sampai merah ni. Nak buka mata tak larat. Baca kitab waktu kuliah subuh. Tapi gagah tak? Sebab apa? Sebab dia dah rasa kelazatan. Benda kalau minat, macam mana letih pun nak tak? Sebab barang minat. Macam orang minat bola. Balik kerja lewat dah. Pukul 3 pagi bangun tengok World Cup. Nak tengok tak mata gini lah. TV tak apa nampak lah. Nek tengok juga. Nampak? Sebab apa? Sebab barang minat. Barang minat dia akan usaha sesungguh-sungguhnya. Sebab barang sudah dirasakan lazat di hatinya. Yang tu kita nak cuba capai. Usahalah tuan-tuan, mujahadah, minta pada Allah, doa. Ya Allah, bukakanlah kelazatan ibadah padaku. Moga-moga satu hari nanti Allah buka. Kalau tak semua, adalah salah satu. Allah bukakan kelazatan derma. Berat sikit saya bawa balik tabung tu. Contoh kan. Kan? Aduh. Itulah, ini semua adalah kelazatan akhirat. Ada orang jadi macam tu. Dia sonok. Baik. Selesai. Jadi lawan dia qiyamuhu bi ghairihi. Jadi mustahil Allah itu memerlukan zat kerana Allah bukan sifat. Satu. Yang keduanya, mustahil juga adalah Allah itu berhajat kepada yang menjadikan dia. Kalau Allah ni memerlukan yang menjadikan dia, bermakna Allah bukan Tuhan lah, sebab dia pun dijadikan. Jadi mustahil, akal tak boleh terima. Kita pun rad tolak. Jadi gini kata kaedah ulama, sifat yang wajib bubuh pada Allah, sifat yang mustahil bubuh pada kita. Jadi sifat yang wajib tadi apa? Qiyamuhu bi nafsihi, tu Allah punya. Dan kita punya qiyamuhu bi ghairihi, tu kita. Jadi kita ni memerlukan Allah menjadikan kita. Saya kata menjadikan segala apa perbuatan kita pun berhajat kepada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Aku yang cipta kamu dan aku juga yang cipta segala perbuatan kamu. Maka mulai saat ini, malam ini, apa saja kita buat, jangan nampak kita punya kerja. Jangan nampak kita punya. Nah, usaha dan ikhtiar itu usaha semata-mata saja, tapi tak boleh memberi kesan. Kalau usaha kita berjaya itu bukan sebab usaha kita. Berjaya itu kerana Allah yang jayakan, bukan sebab usaha itu. Usaha itu sekadar usaha sahaja. Pegang situ kemah-kemah. Bila ini kita pegang kemah-kemah, baru kita tidak ada bongkak, tidak ada sombong, tidak ada riak, tidak ada ujub. Kenapa? Kerana sombong dan bongkak itulah penyakit yang paling bahaya. Minum arak, bukan kita suruh, bukan kita galak dah. Minum arak tapi tak sombong, insya-Allah dia boleh berubah. Dia minum arak, orang pun tegur dia, hang tahu tak ni haram? Allah, gitu. Nanti. Esok minum gak lagi. Kita pun tegur lagi. Satu hari nanti dia berhenti. Sebab sahabat Nabi begitu. Ada seorang sahabat Nabi,
dia dah terbiasa minum arak. Akhirnya ayat turun mengharamkan arak. Jadi dia dah jadi habit, payah nak tinggal. Jadi setiap kali Nabi tanya dia, kamu minum ke? Mula-mula dia kata dia minum lah. Lepas tu Nabi katakan tak boleh. Nabi tegur dia. Dia pun rasa malu dengan Nabi. Esok Nabi tanya lagi. Esok Nabi, hari-hari Nabi tanya. Sampaikan dia segan dengan Rasulullah. Sampai satu masa akhirnya dia berhenti. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, saya dah tak minum setitik pun kerana saya malu dengan engkau ya Rasulullah. Tiap-tiap hari engkau tanya aku. Itu kan, itu salah satu kaedah cara Nabi nak dakwah kepada para sahabat dia. Jadi gitu. Kalau tak ada sombong, insya-Allah siapa-siapa pun orang tegur dia boleh terima kan. Sekalipun yang tegur kita tu kita pandang macam ialah budak, contoh kita dah dewasa, budak tegur kita. Pak cik tadi angkat takbir tak kena. Pak cik angkat takbir gini ya. Gini saya belajar kat pasti gini. Cikgu saya ajar gini. Kita tengok ni. Oh, budak tu pula wajar dia. Kan? Pak cik tu panas hatilah, kan? Tapi kita pegang ginilah, tak apalah, apa dia tegur tu betul juga. Paling-paling tidak kita rasa panas pun, yalah okeylah, terima kasih. Kita pun belah gitu je. Jangan sampai amboi pandai nak ajar aku, hang tu baru setahun jagung, penampak. Jangan macam tu. Kita jadi sombong. Padahal kadang-kadang teguran tu zahirnya nampak daripada budak, tapi hakikatnya daripada Allah yang tegur kita tu. Jadi berhati-hati. Takut-takut kalau kita suka menemplak teguran daripada Allah, akhirnya Allah tidak lagi menegur kita. Itulah yang dinamakan istilah istidraj. Allah biarkan. Betul? Okey. Hang tak nak dengar dah teguran, hang buat apa hang nak buat. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Buatlah apa kamu nak buat, tapi ingat satu hari nanti kamu akan mati bertemu aku. Jangan sampai tahap Allah tak pedulikan kita. Jadi kalau ada masih lagi ada teguran, ucaplah syukur kerana teguran itu daripada Allah buat kita. Dan jadi kita buatlah yang terbaik, kita buat pelan-pelan, jangan sombong. Jadi pegang apa pun kita buat, ini semuanya adalah daripada Allah. Baru kita tidak sombong, baru kita tidak angkuh. Kerana kita kena ingat, sombonglah paling jahat sekali. Lepas tu kita kena ingat, kenapa iblis dilaknat Allah? Adakah kerana setan jantan rogol setan betina? Tak ada kes. Bukit aman, tak ada kes. Kan? Adakah kerana setan minum arak? Tak ada juga. Sebab air arak tu air kencing setan. Dia tak minum air kencing dia. Kan? Jadi apa yang jahatnya setan sampai Allah laknat dia? Bacalah sirah. Bacalah dalam masalah akidah. Ada diceritakan oleh Nabi. Maka ceritanya iaitu dia asalnya iblis ni bukan nama iblis lagi. Nama dia Azazil. Kan? Dia mula-mula taat elok sampailah Allah kata sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini jangan salah faham, bukan maksud sujud sembah. Sujud di sini maknanya hormat. Allah suruh semua makhluk, bukannya iblis tu Azazil je. Allah suruh semua makhluk untuk hormat Nabi Adam. Sebab apa hormat Nabi Adam? Sebab Nabi Adam dicipta daripada ni, apa nama bangsa ni? Melayu pula, manusia. Daripada makhluk yang bernama manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan makhluk ialah makhluk yang bernama manusia. Dalam semua kategori makhluk, manusia paling terbaik. Sebab apa manusia paling terbaik? Kerana pada diri manusia ada nabi dan rasul. Yang lain tak ada. Malaikat hebat malaikat, tak ada nabi, tak ada rasul. Sehebat-hebat jin, tak ada nabi, tak ada rasul. Yang ada nabi dan rasul, manusia je. Apa tu nabi dan rasul? Kekasihnya Allah. Maka manusia diangkat Allah. Disuruh sujud. Aba wastakbara. Ingkar, enggan, sombong. Start dia ingkar, aba itulah, aba tu ingkar. Start dia ingkarlah, aba itulah diberi nama akan dia iblis. Iblis tu bermaksud orang yang ingkar. Mereka yang ingkar, degil, keras kepala, tak nak dengar cakap Tuhan, sombong. Jadi dilaknat oleh Allah akan iblis itu kerana sombong. Bukan pasal dosa lain, sombong. Sebab tu saya cakap tadi, sebesar-besar mana pun maksiat dia, zina ke, minum arak ke, tapi kalau dalam hatinya ada keinginan berubah, dia tidak sombong, boleh dengar teguran, orang nasihat dia boleh terima, insya-Allah dia boleh berubah jadi baik. Lepas tu Ustaz Abid Liu dia gagah pergi jumpa pondan apa semua pelacur.
Selagi mana dalam hati orang tu ada hatinya ada kasih pada Allah, kan, dia tidak sombong, dia boleh dengar nasihat Ustaz Abid Liu, akhirnya tertunduk juga dia, kan, tertunduk juga dia. Nah, pondan-pondan tu kan, dia jumpa, akhirnya pondan tu pun isar, tukar pakaian perempuan pakai pakaian lelaki, dia pun peluk Ustaz. Peluk tu kita fikir macam mana kan, tapi tak apalah, dia buat kerja dakwah kan, lain macam juga ya. Kan, jadi nak ceritanya makna tu selagi ada. Tapi kalau sombong, tak payah kata yang dalam disko, dalam masjid ada, dalam surau ada. Kita tegur tak boleh ni, pandai dia tarik muka dia kan, habis tak boleh apa dah. Tu samalah macam iblis lah. Ada suatu jaga, jangan sampai jadi macam tu lah kan. Kita bukakan hati kita ni, jangan terlampau keras sangat. Nak keras boleh, keras kepada orang yang menghina agama kita, orang yang bermusuh dengan kita. Yang tu kita, time kita nak keras memang disuruh oleh agama. Tapi bahagian sesama kita saudara Islam tak usah nak keras-keras lah. Kita elok-elok kan, nasihat elok-elok, terima elok-elok, jangan gaduh-gaduh, jangan marah-marah, insya-Allah. Baik. Kemudian selesai, dah mustahil. Yang terakhir, yang kelima, iaitu dalilnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Huwal Hayyul Qayyum. Ayat Quran. Huwa tu maknanya dia, Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri dengan sendirinya. Jadi maknanya Allah lah yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Jadi bila ada golongan Wahabi kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, habis ayat Quran ni nak buh mana? Inilah dalilnya ada, cuma belum disusun menjadi suatu manhaj ilmu, tetapi asasnya sudah ada. Kan, macam french fries dengan kentang. Zaman dulu memang tak ada french fries, tapi kentang ada tak? French fries tu kentang lah. Jadi dia kata french fries ni bid'ah. Nampak? Padahal kentang sejak dulu lagi ada. Macam tu juga tahlil, macam tu juga apa-apalah, baca kunut ke apa ke, lepas salam, lepas mayang kita bersalam-salaman, habis semua dia kata bid'ah. Padahal semua itu ada asalannya. Macam sifat 20 ni ada asalannya, cuma di zaman Nabi belum disusun menjadi sifat 20, tapi dalil-dalil ayat Qurannya sudah ada, lama dah ada. Datang ulama-ulama kemudian, dia takut orang tak berfaham soal akidah, dia pun ambil ni disusun. Nampak? Macam zaman hari inilah, zaman daripada beras nasi ni daripada dulu lagi ada. Betul tak? Cili lagi dari dulu lagi ada. Ikan bilis lama dah hidup, bukan baru hari ni hidup. Telur ayam daripada dulu ada. Tapi dulu belum ada nasi lemak. Orang zaman hari ni yang pandai sikit, cerdik sikit, dia pun ambil nasi bubuh, dia ambil ikan bilis bubuh, dia ambil cili bubuh, dia ambil telur bubuh, jadilah nasi lemak. Datang puak-puak benci nasi lemak, dia kata bid'ah nasi lemak. Faham maksud saya? Macam itulah. Boleh faham. Jadi kalau kita faham, jadilah kita ahli sunnah wal jamaah yang kuat, yang kukuh. Takkan tergoncang dengan fikrah-fikrah yang melepek-melepek dan sebagainya. Baik, artinya ialah Tuhan yang hidup lagi yang berdiri dengan sendiri, artinya kayanya daripada zat dan daripada fa'il. Kaya tu maksudnya tidak memerlukan Allah Ta'ala daripada zat dan daripada fa'il. Fa'il tu maknanya si pembuat. Allah tak memerlukan si pembuat untuk buat Allah. Tetapi kitalah yang memerlukan si pembuat. Siapa? Yang buat kita adalah Allah. Bukan sakat diri kita, malah segala tingkah laku dan perbuatan kita berhajat kepada Allah. Baik. Sebab itulah saya harap pihak-pihak kerajaan ataupun manalah tahu tuan-tuan boleh jadi bakal pemimpin ke mana, kita nak tahu kan. Mana tahu depan kita ni ada calon-calon Perdana Menteri ke apa, tak tahulah. Tapi kalau jadi pemimpin, biarlah belajar agama supaya bila kita bercakap tu, mulut kita ni keluarnya adalah suasana Islam tersebut. Kan? Macam baru-baru ni adalah satu menteri ni, dia membahaskan tentang kewangan negara. Sebab ada fitnah kata negara kita bakal bankrupt apa semua, jadi dia pun perjelaskan. Tak ada masalah, okey. Dan kita pun serah pada dia, sebab itu ilmu dia. Saya pun nak bahas
tentang indeks apa semua ni mana kita reti. Jadi dia pun cerita defisit lah apa semua ni. Tapi di bahagian hujung dia kata negara kita dijamin tidak akan bankrupt seperti Sri Lanka. Hati-hati cakap tu. Lapiklah dengan insya-Allah. Kan lebih cantik dan lebih baik. Sebutlah insya-Allah, dengan izin Allah negara kita akan selamat, tidak bankrupt dengan pertolongan Allah dan keredaan daripada Allah. Marilah sama-sama kita berdoa pada Allah semoga negara kita aman dan selamat. Patut gitulah. Kan cantik tu. Kenapa nak tunggu ustaz cakap macam tu? Kan kita semua orang Islam. Cakaplah begitu, suasananya begitu. Baru nampak harmoni, barulah nampak hati tu bergantung kuat kepada Allah, bukan kepada ilmu kita, kepala otak kita. Akhirnya dia rasa macam dia pandai, dia cerdik, dia confident. Sekali kalau Allah bagi ranak baru tahu. Bila-bila Allah boleh buat, jangan ingat kita cerdik, jangan ingat kita pandai. Allah nak buat, Allah boleh buat. Tak pelik Allah boleh buat. Kuala Lumpur dah buat dengan terowong smart apa semua untuk ngelak banjir. Hari tu kan banjir besar. Nak cakap apa? Jangan sombong. Sehebat mana pun kita merancang, Allah sebaik-baik perancang. Tu dia. Jadi bila kita mengaji macam ni, baru kita yakin dan kenal Allah. Baru kita jadi tunduk dan menjadi hamba Allah. Boleh? Boleh lah kot. Kalau tak berapa faham juga, try beli lagi. Mungkin lepas beli dia jadi faham. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itulah pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang ke-6-nya Wahdaniyah. Berhenti kat situ. Jadi cukup sekadar itulah. Saya mohon maaf lah sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ini untuk memberi kefahaman kepada masyarakat kita tentang peranan agama kita dan peranan diri kita terhadap agama ni. Dan minta maaf lah kalau kuliah saya ni ada sindiran dan sebagainya. Itu hanya sekadar gurauan untuk orang cakap apa? Menyeronokkan suasana supaya kita rasa mengaji ni jangan stres. Mengaji ni kita macam ni lah fun sambil kita ada kefahaman, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu apa yang kita mampu dan kongsi dan sampaikan, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Di tengah-tengah perairan Atlantik ada segitiga Bermuda. Siapa yang letak segitiga Bermuda tu? Orang Yahudi. Tempat itu dimomok-momokkan, konon-kononnya berantulah, ada pusaran lah, sedangkan tak ada apa-apa sebenarnya. Itu tempat rahsia dia. Siapa yang berjaya masuk, dia takkan dapat keluar